Baik, untuk memulakan ruang bicara pada malam ini, kalau boleh, kalau saya mempunyai mesin yang boleh membawa saya kembali ke zaman lampau, saya ingin membawa anda kepada tahun 5,000 tahun yang lalu. Kerana di situlah dikatakan sektor pelancongan bermula. Ini kerana menurut Yazid Saleh pada 2008, dari segi perspektif sejarah, pelancongan bermula kira-kira 5,000 tahun yang lalu selaras dengan perkembangan pertanian intensif, kota, kapal laut dan juga wang sebagai satu medium pertukaran pada tahun itu. Dan dilihat dalam konteks hari ini, ya, dalam tempoh 3 bulan ini, aktiviti pelancongan seluruh dunia boleh dikatakan lumpuh dan negara kita sendiri, Malaysia, terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, yang mana telah pun memberikan kesan terhadap pekerja, kepada operasi hotel itu sendiri, malah ada pelbagai cadangan untuk pemulihan dan bagaimana untuk restart dan macam mana untuk rebound balik industri perhotelan itu. Jadi pada malam ini di ruang bicara bersama saya, 3 orang tetamu, 2 di studio dan seorang di talian, akan kita angkat, akan kita nilai, akan kita bicarakan dalam tajuk yang kami bawakan, cabaran norma baharu industri pelancongan. Jadi untuk itu, seperti biasa, saya juga melalukan anda mungkin dalam tempoh 10 ke 15 minit nanti talian kami buka. Anda boleh telefon di talian 03 2059 4624 dan juga 03 2059 4625 dengan tajuk yang kami angkat, penjana cabaran norma baru industri pelancongan. Ada semput sikit berlari daripada studio sebelah sebenarnya. Jadi Datuk Seri dan juga Yang Mulia Tengku, jadi kedua-dua ini adalah tetamu saya pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin, Exco Pelancongan Negeri Pahang dan juga pengerusi Yayasan Pelancongan Negara YPN. Tak serik juga ya untuk terus bercakap dengan pelancongan. Masih lagi orang nakkan, khususnya penggiat-penggiat industri pelancongan nakkan apa yang boleh kerajaan bagi, apa yayasan bagi, dan mungkin untuk kerajaan negeri Pahang sendiri apa agaknya program-program untuk restart kembali program pelancongan. Itu akan kita sentuh ya. Dan juga saudara Yang Mulia Tengku Ahmad Faizal Tengku Muhammad, Ketua Pegawai Operasi EM3 Consultancy Sdn Bhd. Jadi macam mana kalau kita nak kaitkan EM3 Consultancy Sdn Bhd dengan sektor pelancongan ni, Yang Mulia Tengku? Okey, sini saya jelaskan ya. EM3 Consultancy Sdn Bhd, kita menguruskan 18 hotel, di mana 8 di Malaysia dan 10 di Thailand. Di mana kita terlibat dalam industri perhotelan. Okey, jadi 18 hotel ni hotel yang berstatus mana? Berapa bintang? Daripada 5 bintang ke atas? Kita ada dari 3 bintang, even butik dan also 4 bintang. Jadi hotel-hotel ni sekarang dah restart balik, rebound balik? Masih belum lagi. Kita sekarang ni kat Malaysia kita beroperasi 2 hotel dan kat Thailand 3. Yang lain kita masih tutup lagi. Okey, jadi kita akan mulakan perbincangan kita pada malam ini, dan nanti di talian adalah saudara Nabil Jamil, merupakan pengurus kanan komunikasi Lexis Hotel Group. Jadi insya-Allah nanti dalam tempoh perbincangan 15 minit kemudian kita akan cuba menghubungi saudara Nabil Jamil. Jadi saya kembali dulu Yang Mulia Tengku kepada Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin. Untuk kita restart, untuk rebound semula, kita dah nampak kerajaan dah mula bagi insentif dah juga diumumkan dalam penjana, tapi itu kita letak ke belakang terlebih dahulu kerana kita nak tahu situasi sebenarnya. Kerana yayasan sendiri pasti mempunyai kajian-kajiannya sendiri, Datuk Seri. Jadi apanya dapatan dan juga perkongsian yang boleh Datuk Seri kongsikan keadaan sebenar sektor perhotelan, sektor pelancongan kita? Terima kasih saudara suami. Kita berjumpa kembali. Dulu kita berjumpa di Kuantan. Masa tu lama dulu ECR. Ya. Apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, kita dapati bahawa sektor pelancongan adalah merupakan sektor yang paling terkesan sekali. Kerana pelancongan adalah soal manusia. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi apabila manusia ni tidak dibenarkan bergerak, maka kita kira bahawa sektor pelancongan ini seperti total loss. Maksudnya apa? Maksudnya langsung tidak ada satu aktiviti pun yang boleh dijalankan. Soal projek ataupun soal infrastruktur yang terpaksa dibatalkan, program-program yang besar seperti Tahun Maut Malaysia sebagai contohnya, sepatutnya diadakan pada tahun ini, terpaksa juga ditangguhkan. Dan begitu juga dengan segala-galanya. Hotel terpaksa ditutup kerana kita terpaksa mengikut apa yang kita sebut sebagai PKP, iaitu tidak boleh ada untuk kita tidak boleh ada tetamu supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Jadi sememangnya kita sangat terkesan
kalau di dalam istilah accounting kita sebut sebagai LIFO, last in first out, ataupun FIFO, first in first out. Ini kita sebut sebagai five low. Ini istilah baru. Maksudnya first in last out. Kita adalah merupakan sektor yang akan kemudian sekali untuk pulih dari apabila kita untuk kita pulih dari kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Terkesan paling awal, tapi pemulihan lah yang paling akhir sekali. Jadi dalam tempoh, Datuk sendiri dah berada dalam kedudukan Exco Pelancongan di Pahang dah lama dah, sejak 2013 kan. Jadi macam mana Datuk sendiri melihat kesan kepada negeri Pahang dan juga apa pula cakap-cakap orang, khususnya pemain-pemain Indonesia kepada yayasan? Apa aduan mereka? Sebahagian daripada apa yang mereka adukan kepada kita, pertama sekali soal apabila tidak ada perniagaan, maka tidak ada pendapatan. Apabila tidak ada orang datang, maka tidak ada pendapatan. Sebab itulah kalau kita lihat sendiri bahawa apabila operasi ditutup, pekerja terpaksa tidak bekerja. Dan dalam masa yang sama juga langsung tidak ada aktiviti. Walau bagaimanapun apabila kerajaan mengumumkan pakej rangsangan iaitu penjana ini 30 bilion diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menekankan soal memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan juga merangsang ekonomi. So ini sektor pelancongan tidak tertinggal 1 bilion dapat. 1 bilion dapat, dan sebab itulah kita mengharapkan supaya dengan bantuan ini ia sedikit sebanyak dapat membantu sektor pelancongan ini, terutama sekali kepada pemain-pemain industri ini untuk memberikan mereka keyakinan untuk terus, kerana sekarang ini kita telah masuk PKP iaitu PKPP iaitu di mana pergerakan dibenarkan dengan era pemulihan di mana merintas negeri telah pun dibenarkan. Dan saya juga nak berkongsi bahawa apabila pada 10 Jun diumumkan ini, kita lihat bahawa dalam masa yang sekejap hingga pukul 12.30 malam daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan, kita mendapat lebih daripada 3,000 booking hotel-hotel di seluruh negeri Pahang yang kita mempunyai 38,000 bilik. Jadi yang Mulia Tengku dia tahu. Dia pernah bertugas di Pahang dulu. Jadi jejak kasih jugalah sini malam ni. Jejak kasih malam ni. Jadi tapi tadi yang Mulia Tengku menyatakan bahawa 18 hotel berada di bawah pengawasan atau penjagaan kan. Jadi dalam tempoh 18 buah hotel ini, adakah dalam tempoh PKP, dalam tempoh 3 bulan yang betul-betul kita lihat mencetuskan konflik pada sektor perhotelan ini, menyebabkan mereka pernah rekod sifar pendapatan di kalangan hotel-hotel ini? Bila kita relatekan kepada perhotelan, kesan impak daripada COVID-19 kita sudah mula rasai daripada bulan Februari lagi, di mana di luar negara sudah start, kita dah mula rasai di mana kedatangan pelancong asing ke Malaysia sudah berkurangan. Bila kita declarekan PKP pada 18 Mac, di mana kebanyakan hotel pendapatan diorang adalah kosong. Memang kosong. Di mana bagi pihak owner hotel, di mana bila pendapatan kosong, kos diorang masih berjalan. Di mana kos seperti gaji, kaki tangan, electricity, utility, semua masih berjalan. Itu bila pendapatan kosong selama 3 bulan, itu yang membuat kebanyakan pemilik hotel terasa impaknya yang amat sangat. Dan kesan itu berlarutan sehingga ke hari ini. Dan hari ini, petang tadi juga saya mendapat satu mesej daripada rakan saya di Pulau Pinang, Yang Mulia Tengku dan juga Datuk Seri, bahawa sebuah hotel yang dah 5 dekad berada di Pulau Pinang akhirnya ditutup. Jadi satu lagi berita yang sedikit menduka citakan, sebab ada pengalaman, mungkin ada momen-momen saya di hotel berkenaan, jadi itulah tinggal memori. Dan untuk Pahang sendiri, kalaulah saya imbas balik Februari 2020, Datuk Seri punya kenyataan sendiri, masa tu bagi satu sidang media, Datuk kata Pahang akan
menggamit 15 juta pelancong dalam tempoh visit Pahang 2020, visit Malaysia 2020. Tapi sekarang apa jumlah itu? Kalau dulu dinyatakan targetnya kepada Singapura 2 juta. Kemudian untuk yang kedua adalah China 1 juta. Tapi hingga ke hari ini berapanya kalau ada rekod? Memang zero juga? Memang atau ada zero. pergerakan? Memang zero. Kerana kalau kita masih ingat lagi, pandemik ini bermula di Wuhan. Ya. Saya masih ingat dia di akhir Januari. Di akhir Januari, dan ketika Dalam itu bahawa Chinese New Year, Chinese New Year, dan di Wuhan telah pun perkara tersebut telah menjadi satu mendatangkan panik kepada seluruh dunia, dan ramai di kalangan pemimpin dunia tak percaya. Saya masih ingat lagi, tidak percaya tentang pandemik ini, pandemik COVID ini ianya akan terjadi dan ianya akan memberi kesan sebegini teruk, ya, sehingga ia melumpuhkan ekonomi dunia secara keseluruhannya. Okay. Cuba kita bayangkan, mungkinlah itu sajalah, maknanya daripada Januari dan kemudian terus tidak ada. Dan sekarang saja pada 10 bulan Jun saja kita lihat bahawa industri pelancongan ini mula bertapak. Mula bertapak, dan kemudian kita juga telah mengumumkan, kerajaan negeri kita juga telah mengumumkan bahawa kita juga telah membuka taman-taman ini hutan lipur dan tempat-tempat ekoturism ini, sama ada di Cerating, di Genting, ada di Cameron Highlands, di Fraser's Hill, dan kita boleh lihat bahawa kehadiran pelancong, ya, ianya akan kita lihat ianya memberikan apa yang kita sebut sebagai harapan. Walau bagaimanapun, kalau dilihat, kalau unjuran kita adalah 15 juta, kerana tahun lepas kita menerima 14 juta. Tahun 2018 kita adalah negeri yang paling ramai sekali kehadiran pelancong bagi domestik. Dan kalau sekiranya bulan sekarang ini bulan 6, bulan 7. So, kita kira bahawa mungkin 5 juta, 4 juta pun tak sampai. Kenapa? Kerana rakyat ataupun orang ramai masih lagi ada ragu-ragu. Walaupun kalau kita lihat bahawa membela keyakinan, persepsi terhadap apakah saya selamat, apakah okey saya datang ke hotel tersebut, apakah di tempat ini cukup dari segi SOP-nya dan sebagainya. Sebab itulah dari sekarang hingga ke seterusnya kita akan sentiasa membuat pemantauan, nak memastikan bahawa setiap operasi pelancongan ini ianya mesti mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dan begitu juga dengan MKN, dan begitu juga ianya dipantau oleh PBT di setiap daerah di negeri Pahang. Tapi Dato' Sri optimis bahawa pelancongan tempatan akan boom? Keyakinan rakyat tu akan saya kira wujud? Begitu, kerana pelancong-pelancong ataupun rakyat di Malaysia ini, mereka dapat melihat sendiri bagaimana pengurusan kerajaan menguruskan selama 3 bulan pandemik ini, bagaimana detailnya, dan kita telah mendapat pengiktirafan dari banyak tempat termasuklah UNESCO di seluruh dunia bahawa kita adalah di antara di antara negara yang terbaik dari segi pengurusan. Saya masih ingat kalau kita pergi ke setiap mungkin setiap kali berita pukul 8. Ya, setiap kali berita pukul 8 dia akan buat bacat. Ya, kita lihat Malaysia dulunya paling tinggi, jumlah yang tinggi. Akhirnya kita sekarang ni agak ke belakang. Begitu juga dari segi kedudukan kita di peringkat dunia. Saya masih ingat lagi kita nombor 22, 23, mungkin 21, 18, 19. Kan? Tidak ada apa yang nak kita banggakan, tetapi kalau kita lihat sekarang kita telah turun ke bawah. Dan ianya mesti dibandingkan dengan berapa ramai jumlah pesakit yang ada di hospital. Walaupun kita ada 8,000, tetapi yang ada di hospital hanya 1,200, 1,300. Maksudnya apa? Maksudnya SOP yang kita gunakan untuk kita membuat mengendalikan
pesakit-pesakit COVID ini yang terkena jangkitan COVID ini sangat efektif. Okey, jadi sebelum saya kembali kepada Yang Mulia Tengku, satu soalan lagi kepada Datuk Seri. Kalau saya petiklah juga, ini pengalaman kita bersama juga ketika ECR dulu. Kalau kita sentuh ECR, Kelantan, Terengganu, Pahang dan termasuk daerah Johor Mersing. Timur. Johor Timur. Jadi pantai itu sendiri dah merupakan pantai pelancongan. Dan sekarang ni dengan penjana, beberapa inisiatif juga akan dikenalkan, malah Datuk Seri sendiri berada di bawah yayasan. Jadi Exco Pahang pula tu. Jadi macam mana agaknya? Kalau Datuk tadi sebut, Datuk Seri optimis kepada sektor pelancongan lokal untuk kita boomkan semula. Apa inisiatif awal? Kalau kita nak tunggu 1 Julai ni lama. Itu antara pengumuman daripada Motek tu sendiri. Tapi dari segi Exco, dari segi yayasan sendiri, apa perancangan untuk Pantai Timur tu terlebih dahulu? Kita juga telah pun memaklumkan kepada hotel-hotel supaya mereka membagi special discount. Okey. Dan semuanya kita buat di dalam talian lah. Di dalam talian ataupun di dalam banner-banner yang kita keluarkan melalui grup-grup ini. Dan begitu agresif sekali. Kalau kita lihat sebagai contoh, satu hotel di Cameron Highlands sebagai contohnya. Sekarang ini mereka telah mendapat tempahan lebih daripada 600-700 tempahan untuk pelancong yang akan datang. Jadi ini satu yang sangat menggalakkan. Begitu juga dengan hotel-hotel yang lain. Tetapi saya cukup yakin bahawa jika sekiranya kita dapat yakinkan rakyat bahawa setiap hotel yang kita pergi, setiap tempat yang kita kunjungi akan melaksanakan SOP yang telah ditetapkan. Seminggu kita buka. Saya telah minta pegawai-pegawai kita dan juga staf kita di Tourism Pahang dan juga Motek Tourism di Kuantan untuk mereka pergi ke tempat-tempat ini. Dan kita dapati bahawa sebahagian besar, boleh dikatakan semua yang memulakan operasi melaksana. Ini memberikan keyakinan. Memberikan keyakinan kepada rakyat. Sebab itulah kita bagi tahu bahawa kita nak pastikan supaya tidak ada kes. Kalau sekiranya ada kes, ini akan melunturkan keyakinan. Bukan saja di Pantai Timur, kalau kita merujuk kepada Pantai Timur, tapi satu Malaysia. Satu Malaysia. Jadi nak pastikan bahawa mereka mesti cek suhu. Yang keduanya, kalau ianya mungkin balik daripada luar negara ataupun pelancong luar negara, sebagai contohnya, dia mesti ada kad kesihatan yang menyatakan mereka dah kuarantin selama 14 hari sebelum mereka boleh keluar untuk di Malaysia ni ataupun pulang ke rumah dan sebagainya. Jadi semua SOP itu mesti kita periksa ataupun kita mesti cek dengan detail sekali supaya pandemik ini akan dapat kita putuskan rantaian. Jadi Yang Mulia Tengku, is it satu permulaan yang baik? Is it a good start untuk mulakan restart itu sendiri dengan special discount? Okey. Sekarang ni semasa PKPP dilancarkan, kita punya perhotelan semua fokus untuk domestic tourism. Bila domestic tourism, kita terpaksa bekerja sama dengan pihak kerajaan. Pihak kerajaan sudah memberi insentif. So, dah menjadi tugas industri untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk membagi package yang betul-betul bernilai tinggi kepada domestic tourism untuk semua rakyat Malaysia. Dengan bergandingan dengan pihak kerajaan, barulah kita dapat restart balik domestic tourism untuk kebaikan industri perhotelan di Malaysia. Jadi setakat ini sokongan daripada kerajaan dan usaha daripada pihak perhotelan cukup membantu untuk rebound balik. Yes, so kita terpaksa bekerjasama dengan pihak kerajaan di mana macam Datuk tadi cakap, pihak Exco Tourism dan pihak industri, kita terpaksa bekerjasama untuk menaikkan kembali industri pelancongan di Malaysia. Jadi soal keuntungan tu belum difikirkan lagi. Sekarang ni hanya difikirkan untuk bangkitkan semula pembangunan hotel. Baik Datuk Seri dan juga Yang Mulia Tengku, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Dan talian juga kami buka 0320594624, 0320594425, semuanya selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
Ruang Bicara akan terus berbicara dan pada malam ini kami bawakan tajuk penjana cabaran norma baru industri pelancongan. Masih lagi bersama dua orang tetamu saya di studio, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin, Exco Pelancongan Negeri Pahang dan juga pengerusi Yayasan Pelancongan Negara YPN, dan juga Yang Mulia Tengku Ahmad Faizal Tengku Muhammad, Ketua Pegawai Operasi EM3 Konsultasi Sendirian Berhad. Dan pada ketika ini, saudara, saya mengalurkan anda untuk berinteraksi bersama saya dan juga tetamu saya. Boleh hubungi talian yang telah pun saya kongsikan tadi, dan sementara menanti panggilan itu, turut bersama saya di Skype pada ketika ini adalah saudara Nabil Jamil, pengurus kanan komunikasi Lexis Hotel Group di talian. Assalamualaikum Cik Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Cik Nabil kerana dapat berkongsi masa pada ketika ini bersama kami di Ruang Bicara. Jadi terlebih dahulu saya melihatlah, saya juga antaralah Datuk Seri dan juga Yang Mulia Tengku, bila diumumkan bahawa operasi perhotelan semua dibuka, saya sempat Google di Agoda. Jadi melihat-lihatlah antara hotel yang ternama, salah satunya adalah pastinya Lexis Hotel Group ini sendiri. Di PD, saya melihat harga promotion, tadi kita dah menyentuh tentang diskaun. Lexis Hotel sendiri antara yang memberikan diskaun yang cukup besar, daripada 2,000 harga bilik boleh turun sampai ke 600. Jadi ini antara promosi awal daripada Lexis Hotel Group. Jadi bagaimana agaknya Encik Nabil sambutan terhadap special discount yang dilihat secara besar-besaran ini? Setakat ni kita memang terima banyak inquiry daripada social media, daripada email, panggilan telefon yang nak tentang promosi yang sedang dilakukan. Dan kita sedang meningkat untuk datang, untuk pengunjung datang dan stay bersama kami lah. Okey. Jadi kita melihat ini antara strategi dalaman daripada pihak Lexis Group lah. Jadi untuk kerjasama antara promosi dengan pihak kerajaan pula, apa agaknya kerjasama yang dijalinkan oleh Lexis Group ni dengan pihak kerajaan? Kami juga dalam usaha sedang berkomunikasi dengan Tourism Malaysia itself, untuk mempromosi itulah hotel kami. Jadi buat masa sekarang kita akan lebih promote kepada domestik pelancongan. Jadi selepas ini mungkin kita akan ke international pula. Jadi cabaran utama kami dah bincangkan juga di studio adalah untuk memberikan pandangan yang positif, menghindar pandangan skeptikal orang ramai terhadap pembangunan ataupun usaha untuk membangkitkan kembali hotel ini. Kerana saya masih bimbangkan tentang 3 perkara: keselamatan, kebersihan dan juga soal keselamatan kerana pandemik COVID-19 ini. Jadi untuk jaminan soal 3 perkara ini, 3K ini, apa agaknya jaminan yang diberikan oleh pihak Lexis Group kepada pelanggan-pelanggan? Bukan saja kepada mereka yang ingin bermalam di bilik-bilik, mungkin untuk makan di restoran, mungkin juga untuk menyewa dewan, untuk sebarang function, perkahwinan dan sebagainya. Kerana selain daripada sewa bilik, kita melihat bahawa sektor-sektor perkhidmatan lain seperti dewan, buffet, itu antara ruang-ruang yang boleh mencipta keuntungan daripada pihak hotel. Cik Nabil. Kita memang tak pasti bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir lah. Jadi untuk pastikan pengunjung kami yakin untuk datang nak bersama kami, kami memperketatkan lagi SOP kami, terutama dalam memastikan kebersihan resort kami terjaga, dan perlu menghebahkan lagi rincian langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pengunjung kami. Jadi macam pengunjung boleh layari sebenarnya dalam website ini di www.lexis.my perincian SOP kesihatan dan kesihatan dilaksanakan semua hotel bawah Lexis. Jadi selepas 10 hari bulan operasi semua dah bermula dan 5 hari, hari ini 15, bagaimana agaknya sambutan pelanggan-pelanggan yang bermalam, yang menempah bilik? Berapa persen agaknya dari segi peningkatan? Amat memberantankanlah, terutama minggu yang lalu kita memang banyak penonton. Kita lihat pengunjung cukup menyesuaikan diri dengan yang dilaksanakan. Takutlah ketika mereka tiba, kami ambil suhu. Kemudian semua
yang kami laksanakan di hotel memahami yang dilakukan. Okey, baik, terima kasih Encik Nabil kerana bersama kami untuk berkongsi sedikit maklumat dan semoga rangkaian Lexis Hotel Group ini akan terus sukses dan akan memberikan keutamaan tentang 3 aspek tadi, keselamatan, kebersihan dan juga soal keselamatan di kalangan pelanggan itu sendiri. Terima kasih banyak Encik Nabil. Sama, terima kasih. Okey, Datuk Seri, kita kembali kepada perbincangan kerana kita bukan pemain industri sahaja yang memberikan sudut pandangan. Malah pada satu ketika dalam program bernama juga Suara Profesor Negara, saya bangkitkan di sini. Ketika itu tetamu saya salah seorang daripadanya adalah daripada pengurusi Presiden Persatuan Perhotelan Hotel Bajet negara kita. Malah menjarangkan tentang 3 perkara itu sendiri, 3K ya, tentang kebersihan, keselamatan, satu lagi tadi saya lupa. Jadi bagaimana untuk Datuk Seri sendiri melihat supaya sijil 3K ni setiap hotel perlu tampilkan, okey, ini sijil 3K, ini adalah untuk memupuk keyakinan. Sebab saya sendiri masih skeptikal untuk menggunakan, saya cakap terang pada malam ini, saya masih skeptikal dan saya rasa bukan saya seorang saja, ramai lagi masih skeptikal. Sementara juga hotel-hotel yang jadikan pusat kuarantin COVID-19. Jadi bagaimana Datuk Seri sendiri melihat perkara ini? Ini adalah di antara perkara yang kita bincangkan dengan Malaysian Productivity Corporation dan juga Tourism Nexus di Malaysian Productivity, begitu juga dengan Tourism Malaysia, kajian Nipah untuk kita mengeluarkan certification kepada hotel-hotel yang menuruti SOP ini. Ini penting kerana ianya bukan sahaja untuk sekarang tetapi juga untuk jangka masa panjang, supaya ada certification yang dapat kita keluarkan. Saya bersetuju dengan saudara Suhaimi yang menyatakan bahawa saya pergi sini kita dia dah sanitizer ke belum? Dulu di sini tempatnya adalah tempat ini untuk kuarantin sebagai contoh bagi orang yang balik daripada luar negara sebagai contoh. Jadi sebab itulah kita berharap supaya ini dapat kita lakukan dengan segera dan ianya mengikut, dan sudah tentulah kerjasama dengan PBT juga mesti ada supaya certification ataupun sijil ini menyatakan hotel ini free COVID ini dapat kita beri kepada hotel-hotel yang menepati SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk meyakinkan lagi tetamu-tetamu datang ke hotel tersebut. Jadi untuk SOP ni adalah SOP yang kita gunakan adalah daripada MKN, cadangan MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Adakah wujud satu SOP dalam rangkaian antarabangsa untuk perhotelan yang boleh tengok? Untuk perhotelan, apa yang kita praktiskan ni, kita akan ambilkan SOP dari MKN, mana kita improvise. Di mana setengah-setengah hotel, diorang ada membelikan sanitizing machine sendiri tau. Di mana dia gunakan herbicide punya untuk sanitize semua bilik. Di mana SOP sekarang ini bagus sebab dengan secara keseluruhannya kita mempraktikkan kebersihan untuk secara keseluruhan, bukan saja premis dan juga untuk kaki tangan. Ini the new norm. Jadi moving forward, memang ini ada satu kebaikan untuk semua perhotelan di mana kita menjaga kebersihan. Sebelum ni banyak hotel hanya untuk bilik saja, mana staff dan mampu masih kerja. So sekarang ni the new norm ni, ini bagus untuk industri pelancongan dan juga perhotelan. Jadi kos sanitasi ni siapa perlu tanggung? Adakah ia akan dimasukkan juga dalam bil pengguna, bil pelanggan itu sendiri, Datuk? Ada dibincangkan soal ini ataupun memang 100% kepada perhotelan? Itu masih belum kita bincangkan lagi. Tapi sudah tentu bahawa seperti saya nyatakan bahawa kos akan meningkat. Tetapi pelanggannya sedikit. Kerana kita sebagai contoh, kalau saya sebut sebagai contohnya, kita kalau dulunya di dalam ballroom untuk kita makan sebagai contoh 500 orang. Sekarang ni dia tak boleh. Kita ada SOP penjarakan. Jadi dah tinggal 200. Bil elektriknya sama Betul sama. Bil elektriknya sama. Betul sama. Dan kemudian staffnya sama. Kemudian dan ditambah pula dengan sanitizer. Dan kemudian dengan ditambah pula dengan SOP dan dengan mask dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kerajaan pun kena faham ini. Maksudnya kita sebagai kerajaan kita memahami dan
kerajaan di tingkat pusat pun kena faham ini juga. Ya, dan kerajaan juga kena faham keperluan rakyat pengguna. Kan kita bayar dalam keadaan situasi COVID, jadi harga tu tak boleh tinggi. Jadi perlu satu kaedah memastikan bahawa julat kenaikan harga sewa bilik satu malam tu tak terlalu membebankan, tapi dapat dan pada masa yang sama dapat memberikan 3K itu sendiri kepada pelanggan. Saya ambil contoh satu lagi. Tadi saya ambil contoh. Kita nak pergi ke Kuala Tahan, ke Ulu Temeling, sebagai contoh nak pergi ke Taman Raya, kita naik bot. Kalau dulu kita naik 10 orang, tapi sekarang 5 orang. Mungkin 4 orang. Tapi trend mengembara itu sendiri dah berbeza. Jadi tapi ini minyak sama, maintenance boat sama, kemudian pekerja sama. So nilainya cuba kita bayangkan kosnya itu sama. Jadi cuba kita bayangkan daripada 10 orang kepada 4 orang. Kalau kita charge 100, sekarang ni dulunya kita ada 1000. Sekarang ni kita hanya ada RM400. Ini satu perkara yang sebenarnya semua pihak, bukan saja kerajaan, tetapi we also want the feedback. Kita nakkan juga feedback daripada pihak pemain-pemain industri, terutama sekali dalam industri pelancongan ni, supaya kita dapat cari equilibrium ni. Di manakah kaedahnya supaya industri ini berkembang dengan kos perbelanjaan yang tinggi tetapi sustainable. Sustainable. Jadi pendek kata sekarang ni dah tak ada pelancongan murah. Tapi sekarang ni macam yang Saudara Suhaimi cakap tadi, kita kena bagi package yang menarik untuk menggalakkan domestic tourism. Tapi macam Datuk cakap tadi, satu coffee house yang sebelum ni boleh 200 orang. Sekarang ni dengan penjarakan 2 meter, kita boleh isi 60 orang. Tapi staff sama. Aircon semua lampu kena buka. Jadi kos untuk operasi tinggi. Tapi dengan kadar keuntungan yang minimal. Tapi itu yang pihak industri terpaksa berkorban untuk menyokong pihak kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan pelancongan dalam negeri. Kalau kita tak buat macam tu, jadi pihak kerajaan bagi insentif, kita masih takut pasal kos, so kita tak boleh menghala ke mana-mana. So ini macam saya cakap tadi, pihak kerajaan dan pihak industri kena bekerjasama untuk berjalan ke depan untuk merancangkan lagi pelancongan dalam negeri, domestic tourism. Okey, jadi lanskap untuk pelancongan pengembara sememangnya akan berbeza. Kalau dulu mungkin pintu sepadan masih belum dibuka. Kan? Masih lagi untuk pelancongan domestik, dan pelancongan domestik pula dalam keadaan yang kumpulan-kumpulan yang secara kecil-kecil. Jadi kos akan meningkat. Dan pastinya penjana itu dah diberikan sebagai satu durian runtuh lah juga kepada sektor perhotelan dengan soal gaji, diberikan upah gajinya 1,200. Takkan itu tak boleh menanggung sektor perhotelan, soal gaji dah terlepas satu beban. Jadi dari segi kualiti 3K untuk memberi keyakinan dengan value yang sama sebelum ini diberikan pada masa hari ini. Itu yang saya sebutkan tadi, bahawa kita perlu mencari equilibrium tadi. Supaya dia ada balance. Ini dah nak bermula, Datuk. Kita dah nak mula balance. Dan sebab kerana kita masih dalam seminggu lagi. Kita masih lagi baru berapa hari? Baru 5 hari lagi. Jadi kita impact itu belum lagi. Jadi kerajaan, macam kami kerajaan, kita akan menunggu kesan daripada proses yang kita lalui ini, dan kemudian kita akan improvise, baiki manakah tempatnya yang perlu kita laksanakan. Sebagai contoh, kemungkinan kita akan kurangkan dari segi mungkin lesen sebagai contoh. Walaupun sekarang ini kita tak perlu bayar, kemungkinan ada yang lain-lain insentif, tax sebagai contoh. Tax sebagai contoh, kerana untuk rebound, saya pinjam perkataan Sumi, rebound ini satu perkara yang bukan senang. Kerana kita tahu bahawa ada juga pemain-pemain industri ini yang terpaksa give up. Yang terpaksa give up. Sebab itu untuk rebound ini bukan perkara yang senang. Sebab itulah kita kena melihat semua kaedah. Maksudnya kita kena lihat gambar besar, the bigger picture. Kita tak boleh hanya lihat sebagai 1, 2, 3, the bigger picture. Supaya apa? Supaya dalam masa sebulan ini ataupun 15 hari sebulan ini kita tahu kesan dia daripada SOP-nya, kemudian diskaun yang dibuatnya, kemudian kos yang tinggi, begitu juga dengan kos yang tidak berubah, begitu juga dengan penjarakan ni, apa kesan dia pada pendapatan
Sebagai contoh penghotelan, sebagai contohnya. Jadi apabila dalam masa, saya cukup yakin dalam masa 2 minggu atau sebulan daripada tarikh kita mengumumkan PKPP ini, maka kita boleh membuat adjustment dalam segi kos, harga dan sebagainya. Jadi saya ingat ini pemain-pemain industri mereka faham, ya. Mereka faham bahawa kita terpaksa berada dalam new normal ni dan kita terpaksa berhadapan. Ini reality. New reality ni kita tak boleh lagi. Kalau tidak, we are out of the industri ini. Okey, jadi orang meletakkan kepercayaan tentang penjana itu sendiri dapat rebound, dapat restartkan semula aktiviti domestik kita ni, pelancongan domestik. Tapi dari segi keperluan yang dengan pengalaman lebih 20 tahun dalam industri sebagai konsultasi ini sendiri, apa inisiatif yang betul-betul memberi kesan daripada penjana ini kepada sektor perhotelan selain daripada upah itu sendiri, cukai tadi dah disebut oleh Datuk Seri, apa lagi yang memberikan impak besar walaupun tak lama. Ini adalah satu penjana ni jangka pendek saja dalam tempoh 6 bulan, tapi yang memberi kesan besar kepada sektor perhotelan. Sektor perhotelan yang kos yang betul-betul kos tetap. Kos tetap macam Utilities, gaji, tax, cukai. Di mana cukai jualan, cukai tanah, assessment, semua ini itu adalah tetap. Di mana pihak kerajaan juga sudah bagi moratorium, di mana itu kita boleh deferkan loan, itu betul. Tapi yang betul-betul yang macam ni lah, satu hotel, dia punya bajet occupancy 60% katakan, ya. So dia punya staff sudah ada, dia punya staff mesti ada 200 untuk sampai 60%. Tapi sekarang ni hotel hanya 8% dan 10%, di mana tidak setimpal dengan kaki tangan yang dia ada dengan okupansi yang dia dapat sekarang ni. So di mana kos terlampau tinggi. So itu yang paling betul-betul pemilik hotel yang terpaksa cuba untuk survive di masa zaman COVID ni. Okey. Jadi yang Mulia Tengku, Datuk Seri, saya tahu kalau saya tak bangkitkan soalan ni, golongan pekerja akan tanya, kenapa hos tak bangkitkan soalan ni? Soal nasib mereka. Tapi tak nak saya kena sentuh, dan saya rasa Datuk Seri mempunyai autoriti untuk menjawab soal kebajikan pekerja-pekerja yang ada yang dibuang, ada yang diberhentikan, ada yang berhenti separuh masa, dan sekarang landscape pekerja juga akan berubah. Kalau dulu kebanyakan pekerja-pekerja hotel secara full time, dan kemudian ada juga yang menyatakan bahawa selepas ini akan ada pekerja di hotel yang bekerja secara harian, mingguan. Ya, kalau di buffet kita dah nampak, ya, ia berdasarkan kepada event itu sendiri. Betul. Dan ada yang kerja secara bulanan. No more permanent job dekat hotel lepas ni. Jadi bagaimana Datuk Seri sendiri melihat, ya, tentang lanskap ini, tentang perubahan ini? Adakah ini satu yang bagus dan kita melihat ini dia akan menjana lebih banyak pekerja yang freelancer itu sendiri? Ini yang diistilah sebagai gig ekonomi. Ya. Gig ekonomi di mana kita tidak terikat. Sebenarnya gig ekonomi ni orang di zaman-zaman lama, orang Melayu ni dah lama dah buat. Nak menebas dia part time, nak pergi sawah kan. Dia cakap musim sawah saja saya pergi. Kemudian musim ambil durian dia akan pergi untuk kutip durian, dan dia akan dapat pendapatan dia untuk hari tersebut. Kemudian kalau sebagai contohnya kita ada dulunya nak banyak kelapa. Banyak kelapa kita gunakan beruk. Itu sebenarnya orang Melayu dah praktis gig ekonomi ni lama. Cumanya istilah ini ianya di apa namanya, di commercialize kan, dijadikan satu istilah yang penting apabila kita berhadapan dengan apa yang disebut sebagai Fourth Industrial Revolution. Fourth Industrial Revolution ini maknanya sebagai contohnya orang yang tidak ada kereta dia boleh berbisnes kereta. Kenapa? Kerana mereka menggunakan talian ataupun internet. Sebagai contoh Grab. Satu kereta pun dia tak ada. Tapi dia bisnes kereta dia besar. Begitu juga hotel seperti Booking, talian ini Traveloka, dia tidak seperti macam Yang Mulia Tengku. Ada 18 hotel. Mereka tak ada hotel pun. Oyo sebagai contoh. This is the reality, the future reality. Maksudnya bisnes dalam talian ini. Begitu juga dengan
pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Maksudnya ramai yang berpandangan bahawa mereka lebih selesa untuk menjadi freelance, bekerja apabila perlu, bekerja apabila diperlukan, dan dalam masa yang sama mereka ada masa untuk melaksanakan perkara-perkara yang lain juga. Kita lihat ini realiti baru di dalam dunia ini, dan pada saya dia ada pro and con. Ya, pro-nya adalah maksudnya pihak hotel tidak lagi perlu untuk mereka mempunyai pekerja sebagai contoh sebagai fix ini expenses dia atau perbelanjaan tetap dia. Tetapi mereka boleh fleksibel. Maksudnya kalau mereka perlukan hanya 100, kalau 50. Tetapi masalahnya yang keduanya, apa akan jadi kepada mereka yang tidak bekerja? Sebagai contoh, kalau tidak ada pekerjaan untuk mereka, apa akan jadi? Sudah tentulah kerajaan akan bertanggungjawab. Yang keduanya juga pihak hotel sebagai contoh, mereka tidak perlu lagi membayar KWSP dan sebagainya. Sebab itu ini juga kita kena revamp. Kita kena tengok bagaimanakah jika sekiranya freelance ini dilaksanakan, bagaimanakah ini dari segi kebajikan, dari segi insurans, dari segi persaraan mereka, bagaimanakah kaedah yang digunakan. Ini semua harus dilihat, tetapi inilah trend. Saya cumanya kita tengok COVID ini berlaku setelah kita lihat infrastruktur talian ini agak mature. Ya. Kalau kita lihat mereka delivery ataupun courier, GrabFood, Panda dan sebagainya, ini adalah antara pilihan kerana 3 bulan. Dan yang paling menarik sekali adalah kita ada sebahagian yang tidak tahu untuk menggunakan aplikasi apps dan sebagainya, pandai. Dan yang paling menarik juga, mereka berjual di peringkat lokal. Dan sebenarnya seperti yang saya nyatakan, ada baik, ada buruk, tetapi dalam masa yang sama ianya memanglah kalau dari segi keseluruhannya memang ianya satu pandemik yang sangat mengerikan sebenarnya apabila kita imbau kembali selama 3 bulan kita tidak ianya melaksanakan PKP ini. Jadi kita melihat sektor pelancongan ini besar, ya. Tadi kita menyentuh tentang sektor perhotelan itu sendiri. Dan kalau sebelum pandemik ini juga sektor perhotelan itu Airbnb dilihat sebagai pesaing kepada jatuh bangun untuk sektor perhotelan. Betul. Dan sekarang ni dengan pandemik COVID ini pasti memberi kesan juga kepada Airbnb ini sendiri. Jadi untuk Yang Mulia Tengku melihat bagaimana agaknya selepas ini nasib kepada Airbnb, kerana ia merupakan harta milik kita yang kita gunakan untuk pengembara menggunakannya, dan dalam sektor ini bagaimana agaknya potensi Airbnb selepas ini? Adakah kepercayaan akan terus diperoleh ataupun orang akan beralih kembali menggunakan perkhidmatan perhotelan, rangkaian-rangkaian hotel antarabangsa? Sebab itu soalan yang menarik, Saudara Suhaimi. Sebab bahagian hotel seperti saya cakap tadi, kita ada SOP yang kita ikut, yang macam you cakap, you utamakan 3K, keselamatan, kebersihan, satu lagi So pihak hotel kita ikut very strictly untuk SOP ni. Keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Yes. Memang kita ikut, di mana itu melibatkan daripada pekerja, di mana setiap pekerja datang ke hotel akan di-scan. Ambil temperature badan. Lepas tu kalau temperature tinggi, kita terus hantar kepada panel klinik. And then kita bagi dia cuti. So itu yang paling penting. Di mana di hotel kita ada tandas-tandas awam, kita akan tampal jadual cucian, bila cuci, siapa yang cuci. So ini semua macam saya cakap tadi, ada setengah hotel yang belikan sanitizer machine. Dia guna untuk setiap guest check out, dia akan sanitize bilik untuk menjaminkan kebersihan. Itu untuk kita dapat keyakinan para pelancong untuk pergi menggunakan hotel. Di mana Airbnb itu saya tak boleh nak komen, sebab Airbnb tu di mana saya beli rumah, saya bagi sebagai ejen untuk diorang manage kan. Ya, jadi mungkin Datuk Sri boleh melihat tentang ini. Ini antara satu mata
pendapatan bagi rakyat juga, ya, membeli aset kemudian disewakan kepada pengembara. Begitu juga dengan program-program Kementerian Pelancongan sebelum ini, Inap Desanya, mereka pun terkesan. Jadi apa pendekatan, apa inisiatif yang mungkin Datuk Seri boleh bagi G sikit lah, kan? 1 Julai nanti akan diumumkan inisiatif untuk sektor pelancongan dengan peruntukan 1 bilion. Jadi untuk sektor-sektor pelancongan, untuk pemandu pelancong, bas pelancong, banyak lagi yang terkesan. Jadi apa agaknya mungkin sedikit gist yang Datuk dah dapat info tu sikit? Pada saya, untuk sebagai contohnya Inak Desa dan sebagainya ni, dia ada 2 kategori. Satu kategori adalah mereka yang memang berdaftar. Yang ini memang di dalam senarai kita. Maksudnya kita, Kerajaan Negeri Pahang pun ketika kita menghadap COVID, kita juga ada memberi bantuan khas yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan ini adalah antara yang termasuk di dalam yang kita bagikan bantuan. Begitu juga dengan pemandu pelancong, pemandu bot sebagai contoh. Ini memang yang terkesan. Kita ada insentif yang kita beri. Tetapi kepada mereka yang tak daftar ini, we cannot do anything. Kita tak boleh nak buat apa. Kalau mereka sekarang baru mereka daftar, adakah mereka layak? Nak ambil kesempatan? Atau ambil mana yang sempat? Itu kita terpaksa tanya kepada PBT lah. Sebab pendaftaran ni akan dibuat di di majlis-majlis daerah dan juga majlis perbadaran. Dan kemungkinan bahawa perkara ini boleh juga kita bangkitkan. Ada sebahagian daripada bagaimana untuk kita menyelesaikan. Tetapi pada mereka yang ada macam ABNB ni, sebahagian besar daripada mereka this is extra income. Ianya bukan income yang sangat mereka perlukan. Sebagai contoh di kampung, sebagai contoh kita ambil di tempat saya di Lancang sebagai contoh. Anaknya telah keluar, telah berhijrah ke Kuala Lumpur. 3 anaknya, 1 Kuala Lumpur, 1 Kuantan, 1 mungkin di Johor. Dan hanya 3 ibu dan bapa. Bilik ada 5. Dan kemudiannya Kuala Gandah dekat. Dan kemudian 2-3 bilik ataupun 2 bilik digunakan untuk Inap Desa. Ini saya kira bahawa jika tidak ada duit, tidak ada pendapatan untuk Inap Desa pun, mereka boleh survive lagi. Ini adalah di antara konsep ataupun sebabnya kenapa kerajaan, Kementerian Pelancongan nak buat Inak Desa ni. This is for the extra income untuk rumah-rumah atau bilik-bilik yang kosong yang tidak diduduki. Tetapi kepada mereka yang membuat Inak Desa ini sebagai pendapatan, saya cukup yakin bahawa ianya akan memberi kesan yang besar juga. Kerana seperti yang nyatakan oleh Yang Mulia Tengku, bahawa orang akan memilih tempat yang lebih selamat lagi. Tetap mengutamakan 3K itu tadi. 3K itu tadi. Hotel resort ataupun chalet yang menepati SOP yang telah digariskan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi Datuk Seri dan juga Yang Mulia Tengku, kita sekali lagi berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Jangan ke mana-mana. Okey, kami hangat di sini walaupun berehat dalam tempoh seminit. Datuk Seri dan juga Yang Mulia Tengku terus berdebat, ada setuju, ada tak setuju, tapi apa pun sebenarnya ekosistem pelancongan kita dah terjejas. Ada jalan tengah, Tengku, untuk kita perbaiki? Jalan tengah adalah seperti saya bercakap dengan Datuk Seri tadi, sehingga kita jumpa vaksin untuk COVID-19. Itu saja. Sebelum kita jumpa vaksin untuk COVID-19, semua pelancong masih takut-takut untuk pergi bercuti. Seperti macam saudara cakap tadi, 3K. Keselamatan, kebersihan, kesihatan. Selagi kita tak jumpa itu vaksin, kita pun mau pergi overseas, kita pun takut. Okey, itu cakap orang ekonomi, orang dalam sektor pelancongan. Tapi kalau cakap, kita balik kepada, kita tukar sikit, Datuk Seri, cakap orang politik pula macam mana? Ada jalan tengah tak? Saya bersetuju. Setuju kali ini. Kerana untuk kita membina keyakinan ini, sebagai contohnya kita nak pergi ke sesebuah negara, apakah kita pasti bahawa negara itu selamat? Ada 3K yang kita laksanakan di sini sebagai contoh. Begitu juga di sebagai contohnya
ini apa namanya hotel dan sebagainya. Kita hanya akan pergi kepada tempat yang ianya benar-benar dapat melaksanakan apa yang disebut sebagai 3K. Dan keraguan ini akan sentiasa ada selagi kita tidak menemu jalan akhir, iaitu bagaimana kita dapat vaksin yang disebutkan. Dulu kita ada malaria, kita dapat vaksin. Kita ada H1N1, kita dapat vaksin. Kita ada apa lagi, pandemik yang besar kan, Ebola, kita dapat vaksin. Sekarang ni COVID. Jadi selagi vaksin tidak ada, saya cukup yakin bahawa kita akan berhadapan dengan suasana yang skeptikal, dan percayalah, kita bimbang ya, the second wave atau third wave, yang kalau kita terlalu bebas, kalau kita terlalu open, kalau kita tidak melaksanakan apa yang seharusnya digariskan oleh MKM dan juga Kementerian Kesihatan, 3K tadi, jika berlaku the third wave, dengan kerajaan telah berbelanja, dengan insentif yang telah dikeluarkan, dengan psikologi, dari segi psikologi kita dah berada 3 bulan duduk di rumah, yang tak pernah kita berlaku. 3 hari pun kadang-kadang kita dah jemu. Kalau orang politik kan, lagilah kita nak berjumpa dengan program rakyat dan sebagainya. Cuba kita bayangkan. So sebab itulah pada saya still the solution is the vaccine. Okey, mencari vaksin, tapi itulah perjalanan yang masih jauh. Dan China sendiri hari ini semalam sebuah pasar di selatan China itu sendiri dah melaporkan bahawa wujud kluster baru di pasar berkenaan. Jadi ini menimbulkan kebimbangan kerana kita takutkan gelombang yang lain. Apapun peperangan sekarang, selain daripada peperangan menentang COVID-19 itu sendiri, peperangan memperbetulkan persepsi, mendapatkan keyakinan rakyat untuk merancangkan pelancongan domestik itu adalah perlu. Itu yang nombor 1. Yang nombor 2-nya, apa yang perlu dilakukan? Kita selalu melihat nombor 1, kita tak melihat apa perancangan nombor 2, nombor 3 dan juga last conclusion. Mungkin yang boleh tengku boleh beri cadangan. Macam untuk menggalakkan pelancongan domestik, itu topik yang kita berbincang sekali. Itu macam saya cakap tadi, pihak industri dan pihak kerajaan kita terpaksa bekerjasama. Bekerjasama untuk mengembalikan keyakinan para pengunjung, Malaysia pengunjung, untuk bercuti di dalam negara. Dengan itu, it's going to be a spiral effect ekonomi, di mana bila diorang pengunjung melancong di dalam negeri, akan menjanakan balik ekonomi di dalam negeri tersebut. So itu akan menyediakan pekerjaan kepada golongan-golongan yang tak ada kerja sekarang ni. Okey, jadi kita melihat, Datuk, untuk sekali lagi kita menyentuh tentang Pahang itu sendiri, kerana bila pandemik ini, selain kita nak membangunkan sektor perhotelan, kita juga perlu melihat sektor-sektor yang berada di sebaliknya, sektor untuk F&B, F&B pun kita, restoran dan soal pengangkutan, kita perlu lihat, dan soal pengangkutan itu sendiri perlukan SOP ni juga. Jadi banyak secara berganda soal SOP itu. Jadi ini kadang-kadang meremehkan. Kita nak cepat, kadang-kadang jadi lambat. Dan malah ada juga rakan Facebook kita yang komen, kanak-kanak pula ada yang tak dibenarkan masuk kawasan hotel under 12 tahun. Jadi ini dah nampak kita akan gagal dalam membantu memangkinkan sektor perhotelan semula, kerana inilah untuk sektor domestik, pelancongan domestik, kita berkeluarga, dalam keluarga selalu ada anak kecil. Soalnya bagaimana agaknya perkara ini akan diteliti kembali sebelum inisiatif itu diperkenalkan semula, dilancarkan, dibincangkan semula pada 1 Julai. Sebab itulah seperti yang saya nyatakan tadi juga, bahawa ini satu perkara baru, benda yang baru, dan kita kena ada apa yang kita sebut sebagai the total reset lah. Saya keseluruhan melihat the bigger picture yang sebenarnya. Jadi saya cukup yakin bahawa setelah feedback yang kita terima, kemudian SOP yang kita laksanakan, promosi yang kita berterusan, jika sekiranya setiap daripada kita, rakyat ataupun orang ramai pun, orang awam juga mesti mengikuti awareness ini, kesedaran ini, bahawa kita berada di dalam new reality. Kita tidak lagi berada di dalam zaman sebelum COVID lagi, yang kita bebas bergerak. Jadi kalau semua daripada kita melaksanakannya, saya cukup yakin bahawa perkara ini
akan menemu apa yang kita katakan sebagai kesefahaman antara industri dan juga kepada pelanggan ini, kepada pelanggan ini. Dan ini mengambil masa. Sebab itulah kerajaan mengambil keputusan yang tepat. Kenapa kerajaan selain daripada kita nak memutuskan rantaian COVID sini selama berada 3 bulan, antara lain apa? Antara lain adalah untuk kita membina satu attitude ataupun PL yang baru kepada rakyat. Sekarang ni Cik Suhaimi nak keluar. Apa Cik Suhaimi akan buat? Pertamanya kita akan pakai mask. Yang kedua, kita nak keluar daripada kereta kita akan letak sanitize. Jadi ini dah jadi satu norma baru. Cuba kita bayangkan kalau dulu kerajaan tidak buat PKP, kerajaan hanya sebut okey, semua rakyat Malaysia mesti pakai mask. Semua rakyat Malaysia pakai sanitizer. Cik Suhaimi rasa macam mana? Aku rasa macam orang tidak akan ikut. Orang tidak akan ikut. Dan dengan contoh-contoh di negara-negara lain dari segi kematian dan sebagainya, saya cukup yakin bahawa perkara ini kerajaan kita sebagai kerajaan kita memikirkan secara keseluruhannya apa yang akan berlaku. Dan 1 Julai ini saya yakin pengumuman ini juga akan memberikan satu berita gembira lah kepada industri pelancongan, insyaAllah. Okey, sektor pelancongan, sektor perhotelan akan bergantung harap kepada rakyat, kepada pelanggan itu untuk sama-sama dalam menginap di hotel. Dan kita melihat juga bahawa peranan kerajaan, walaupun tadi disebutkan tentang kerjasama, kerajaan sendiri keupayaan untuk menganjurkan seminar-seminar di hotel-hotel itu sedikit sebanyak dapat membantu, kerana itu antara sektor yang besar. Mereka menjana pendapatan. Jadi keupayaan, kalau kerajaan negeri sendiri sekarang mampu ke untuk menganjurkan seminar di hotel-hotel? Kerana itu kita kerajaan Pahang, kita juga sedang berusaha untuk mengadakan apa yang kita sebut sebagai hybrid tourism. Maksudnya Encik Suhaimi berada di Kuala Lumpur, peserta-peserta lain berada di hotel di Kuantan, ada juga mungkin berada hotel di Rompin, tetapi kita akan ada teleconferencing menggunakan talian. Ini dah antara kaedah-kaedah baru. Sebagai contohnya, kita sebagai negeri Pahang, kita akan turut serta di dalam dengan MITA untuk kita menganjurkan e-travel fair. Kalau dulunya e-travel fair ni kita buat di PWTC ataupun kita buat di convention center, tapi sekarang ni kita buat di talian. Ini realiti baru ni yang terpaksa kita hadapi. Maksudnya apa? Kita juga negeri Pahang akan terus berpromosi negeri Pahang, walaupun ketika kita berhadapan dengan PKP, kita teruskan juga program kita, iaitu untuk mempromosi negeri Pahang, tempat-tempat yang menarik ini melalui talian ini, supaya kita dream today, visit tomorrow. Dream today, visit tomorrow. Jadi dalam hal ini, dream today, visit tomorrow, virtual tourism, adakah itu satu kemungkinan yang boleh dilihat sebagai satu option baru? Ya. Itu adalah satu norma baru yang kita terpaksa adapt di dalam seperti Datuk Seri cakap, dream today, come next year. So itu kita pelancongan ni kita menjual mimpi indah. So happiness. So daripada situ kita terpaksa adapt kepada new norm, di mana kita terpaksa pergi melalui digital untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi mungkin di pusingan terakhir ni, Datuk Seri, untuk sektor pelancongan, untuk rakyat, yakin untuk menjayakan sektor pelancongan domestik? Saya berharap supaya semua rakyat Malaysia, dan kita tahu bahawa 3 bulan adalah satu waktu yang sangat lama sebenarnya duduk di rumah. Walaupun saya ada pengalaman, satu hari tu saya kira berapa kali delivery datang ke rumah saya, 6-7 kali. Kerana ke bulan puasa, berbuka puasa, sebelum tu macam-macam lagi lah order yang ada. Dan saya yakin bahawa
mereka mesti support. Memberikan sokongan kepada domestic tourism ini. Dan dalam masa yang sama, kita semua mesti mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik. Ini yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih banyak Yang Mulia Tengku kerana bersama kami dalam ruang bicara penjana cabaran norma baru industri pelancongan. Kita melihat banyak cabaran dan daripada cabaran inilah dapat memangkinkan semula usaha kita untuk memajukan sektor pelancongan negara. Banyak usaha, banyak inisiatif, malah banyak usaha keras yang telah pun dilakukan baik pihak hotel, baik pihak kerajaan. Jadi sama-samalah dalam tempoh PKPP ini kita secara tak langsung menyemarakkan kembali industri pelancongan domestik negara kita. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada anda kerana bersama kami dalam ruang bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.